Hai, salam sejahtera semua. Saya Cikgu E. Welcome back school. Apa khabar semua? Semoga anda semua berada dalam keadaan baik dan sihat. Hari ini, Cikgu akan membincang pecutan akhir perakaunan semester 3 2023. Sebelum kita mula membuat perbincangan soalan pecutan akhir, mari kita tengok analisis soalan peperiksaan STPM semester 3 atau ulangan semester 3 bagi 2013 hingga 2022. Okey. Bab 14.1 dan 14.3 adalah bab belanjawan. Okey. 14.1 adalah pengenalan tentang belanjawan dan 14.3 adalah belanjawan fleksibel. Okey. Jadi pelajar perlu tahu mahirkan topik inilah. Bab 15 kita ada perkongsian. Bab 16 adalah syarikat berhad. Bab 17 analisis dan tafsiran perakaunan kewangan, dan bab 18 kita ada penyata aliran tunai. Jadi tahun ini akan keluar soalan apa? Nak meneka apa soalan yang akan dikeluarkan, lebih baik anda mahirkan semua topik yang ada. Jadi bab 14 belanjawan dan 17 selalu dia adalah soalan yang combine. Okey, dia akan gabungkan dua topik punya soalan lepas tu menjadi satu soalan penuh. Ingat, untuk semester 3 adalah 3 soalan pilih, 2 soalan sahaja. Okey. Bab 15 perkongsian. Kita ada perkongsian 1, perkongsian 2, perkongsian 3. Jadi anda perlu mahirlah. Perkongsian 1 kita ada fokus kepada pengasingan untung rugi. Perkongsian 2 kita fokus kepada perubahan dalam perkongsian seperti akaun penilaian semula, akaun muhibah. Perkongsian 3 kita fokus kepada pembubaran. Jadi anda perlu mahir akaun realisasi, akaun modal rakan kongsi dan akaun bank. Dan semua ini anda perlu mahir macam mana nak sediakan cacatan buku jurnal am. Okey. Bagi soalan syarikat berhad pula, sejak kita menggunakan Akta Syarikat 2016, belum lagi ada soalan syarikat berhad dikeluarkan dalam peperiksaan STPM. Jadi mungkin tahun ini. Jadi pelajar-pelajar perlu mahir, okey, terutamanya cacatan buku dalam jurnal am. Okey, dan juga menyediakan penyata kedudukan kewangan bagi syarikat berhad. Okey. Bab 17, janji anda boleh hafalkan formula. Okey, formula untuk analisis nisbah. Jadi anda lebih senang untuk menjawab soalan ini. Bagi bab penyata aliran tunai, kita hanya fokus kepada kaedah langsung sahaja. Jadi cikgu rasa ramai pelajar tak ada masalah inilah sebab soalan ini agak senang. Sebab kadang-kadang kita boleh semak balik jawapan dengan adanya paki tunai awal dan akhir. Okey? Dan jangan lupa ini adalah peruntukan markah soalan peperiksaan STPM semester 3 dan ulangan semester 3. Selain daripada topik-topik yang tadi cikgu bincangkan, jangan abaikan soalan teori. Jadi teori anda perlu baca, okey? Baca dan ingat. Boleh kata tiap-tiap tahun soalan teori tidak boleh diabaikan. Okey? 4-4-5. Soalan 1 ada 4, soalan 2 4 markah teori, 5 markah teori. Jadi sudah ada berapa? 13 markah untuk soalan teori. Jadi baca semua soalan baik-baik sebelum membuat pemilihan. Okey. Tanpa membuangkan masa, kita akan mula perbincangan soalan pada hari ini. Ini merupakan soalan percubaan kolej cikgu. Okey.
Mari kita tengok soalan 1. Perihalkan 3 kepentingan pelanjawan, 3 markah. Jadi anda perlu nyatakan 3 kepentingan pelanjawan. 1. Anda boleh letak perancangan. Lepas tu perlu perihalkan. Jadi anda perlu jelaskan dan huraikan. Dapat menjangka apa yang akan berlaku pada masa depan, iaitu apa dirancang menjadi kenyataan. Sekiranya tidak tercapai, syarikat akan membuat perubahan atas keputusan tersebut lebih awal dan merancang tindakan pembetulan. Okey, jika betul, anda akan dapat 1 markah untuk kepentingan ini. Kedua, anda boleh tulis komunikasi. Sebagai alat komunikasi, rancangan syarikat kepada semua pengurus di setiap jabatan menyampaikan harapan syarikat dan bersama-sama berusaha untuk mencapai objektif tersebut. 1 markah. Atau anda boleh tulis koordinasi. Sebagai satu koordinasi atau alat koordinasi perlu dicapai, di mana pelanjawan di setiap jabatan perlu dikoordinasikan supaya menjadi satu pelanjawan keseluruhan untuk mencapai objektif syarikat yang sama. Okey? Atau anda boleh tulis untuk kawalan. Okey, merupakan satu proses membandingkan keputusan sebenar dengan apa yang dirancang dalam pelanjawan dan seterusnya mengambil tindakan susulan untuk membetulkan sebarang perbezaan yang signifikan. Okey? Atau anda boleh tulis motivasi. Mendorong setiap individu dalam syarikat untuk bekerja dengan penuh dedikasi dan berkesan untuk memastikan objektif keseluruhan syarikat dapat dicapai. Atau anda boleh tulis pembuatan keputusan penilaian prestasi. Mana-mana 3 sahaja. Okey? Bagi keyword setengah, penerangan setengah. Jadi anda 1. Di sini hanya perlu pilih mana-mana 3 sahaja. Anda akan dapat 3 markah. Okey? B. Farm Best Syarikat Berhad ialah pengeluar minuman yogurt. Pada bulan Disember 2022, syarikat menjangka jualan sebanyak 25,000 botol minuman dan maklumat kos pengeluaran yang dibelanjawankan adalah seperti berikut. Dia bagi harga jualan, kos berubah, kos tetap. Walau bagaimanapun, jumlah jualan sebenar pada bulan itu meningkat sebanyak 15% daripada jumlah yang dijangkakan. Harga jualan telah meningkat kepada RM7.90 sepotong. Maklumat berkaitan dengan kos pengeluaran sebenar adalah seperti berikut. So, di sini kita ada kos berubah, di kos tetap. Ini semua adalah sepotong. Okay? Dan dikehendaki, sediakan laporan prestasi belanjawan fleksibel syarikat Farm Best Sdn Berhad bagi bulan Disember 2027 markah. Jadi, kita akan terus sediakan laporan prestasi belanjawan fleksibel. Kita akan bandingkan antara belanjawan dengan sebenar. Jadi, anda boleh sediakan belanjawan fleksibel di sini. Lepas tu, di sini kita akan ambil kos pengeluaran sebenar. Okey, kita salin yang sebenar di sini, kita kirakan. Kita akan ikutkan jumlah jualan sebenar. Ambil 25,000 botol, darab dengan 115%. Jadi kita akan dapat 28,750 botol. Okey, lepas tu kita akan darabkan harga jualan sebotol. Okey, belanjawan pula kita akan ambil harga di. Jadi ini kita akan darab RM7.90 sepotong. Okey, lepas tu yang sini pun kita akan darabkan semua. Okey, kita akan darab. Okey, yang sini pun sama, kita akan darab ikut sini. Maklumat yang diberi dalam kos pengeluaran dibelanjawankan. Okey. Okey, lepas tu kita akan catat harga jualan tolak kos berubah, kita akan dapat margin
sumbangan atau margin caluman. Lepas tu tolak kos tetap kita akan dapat untung bersih. So kita akan ikut format macam ni lah. Jualan tolak semua, kita akan dapat margin sumbangan. Okey, margin atau sumbangan lah. Okey, margin sumbangan. Lepas tu kita akan catatkan kos tetap bagi sebulan. Okey, kos tetap. Lepas tu sini kita akan ikut sini juga, catatkan kos tetap. Okey. Lepas tu kita, sebab ini adalah laporan prestasi, kita perlu sediakan satu kolom untuk variance. Okey. Ingat kalau variance kita mesti tunjukkan memuaskan atau tidak memuaskan. Okey. Kita akan sini betul buat perbezaan. Okey. Ini kalau tak ada, anda boleh terus tulis dash dekat sini lah. Okey. Jika semua betul, anda akan dapat 7 markah. Okey. 7 markah. Biasanya markah akan diberi bagi item yang perlu pengkiraan. Okey. Ini boleh kata merupakan salah satu soalan yang senang lah. Jadi, pelajar-pelajar mesti kena mahir topik ini. Biasa pengkiraan dalam belanjawan, satu dia akan tanya, minta anda sediakan belanjawan fleksibel. Contohnya, nak anda sediakan untuk 20,000 botol, 22,000 botol, 25,000 botol. Lepas tu anda kena ikut tingkat aktiviti. Kirakan semua. Atau yang seperti ini. Dia akan minta anda sediakan laporan prestasi belanjawan. Okey? Tolong ingat. Okey. Seterusnya kita sambung. C pula. Penyata kedudukan kewangan syarikat Everyday Sendirian Berhad bagi tahun berakhir 31 Disember 2020 dan 2021 adalah seperti berikut. Dia bagi anda penyata kedudukan kewangan. Dan maklumat tambahan diberikan dia bagi anda jualan kredit, kos jualan bagi 22 tahun. Kemudian dia ada baki pada 31 Disember 2019. Dia bagi anda ABT, jumlah aset, inventory, perolehan tertahan. Okey, dikehendaki. Hitung setiap yang berikut bagi tahun 2020 dan 2021. Beli ulasan ringkas untuk setiap perubahan 10 markah. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi boleh kata satu jawapan 2 markah. Langkah pertama, anda mesti perlu ingat formula untuk analisis nisbah. Yang pertama, nisbah cepat, aset semasa, tolak inventory, tolak belanja terdahulu, bahagi liability semasa. Okey, ingat formula perlu tulis. Okey. Kemudian kita akan ikut. Di sini dia kiri adalah 2020, kanan adalah 2021. Jadi kita akan ikut dia 20, 20, 20, 21. Kemudian di tepinya kita sediakan ulasan. Sebab soalan minta anda hidungkan dan 2 tahun dan juga belikan ulasan. Jadi kita akan sediakan ulasan di sinilah. Janji calon boleh ingatkan formula. Sebenarnya untuk menjawab bab ini tak ada masalah. Okey? Anda hanya perlu gantikan. Carikan jumlah aset semasa. Di sini anda kena tahu mana satu adalah aset semasa. Okey, 7800 campur dengan kena tolak inventory mah. Jadi anda tak perlu campur inventory pun boleh lah. Ada 2 cara. Kalau anda jumlahkan semua aset semasa, baru anda tolak inventory, tolak belanja terdahulu. Jika anda tak mau campur inventory, jadi anda boleh ambil semua aset semasa selain inventory dan belanja terdahulu. Okey, so anda boleh ambil ini dan ini. So campurkan
bahagi dengan liability semasa. Di sini liability semasa adalah ini sahaja, ABB. So, bahagikan, anda akan dapatkan jawapan. Jika sini betul, kita satu tik adalah 1/4. Okey. Sudah dapat jawapan, jawapan nisbah cepat dalam nisbah. Okey, kita akan bagi ulasan. Kita akan fokus kepada mana yang terkini, ya, tahun terkini. So, nisbah meningkat. Okey, 2021 lebih baik mah. So, meningkat dan bagi sebab. Okey. Kerana keupayaan syarikat membayar hutang jangka pendek dengan segera atau dengan serta-merta semakin baik. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu tik 1/4. Jadi 1 ni boleh dapat 2 markah lah. Boleh? Okey. Pusing ganti inventory. Kos jualan bahagi dengan inventory purata. Inventory purata adalah inventory awal campur inventory akhir bahagi dengan 2. Jadi kos jualan di sini dia sudah bagi adalah 65%. Jadi kita boleh kira. Kos jualan mesti daripada jualan lah. So, anda akan dapat 97825. Lepas tu ini adalah inventory purata. Kita dapat 1.22 kali. Bagi tahun 2021 pun sama. Ini adalah 70% daripada kita punya jualan. So, kita dapat 116200. Lepas tu, ambil inventory awal campur inventory akhir bagi 2. Kita dapat 1.62 kali. So, ini adalah meningkat. Kita perlu lihat tahun terkini, ya. So, meningkat. Kecekapan untuk pengurusan inventory semakin baik. Okey, kalau betul, 2 markah. Seterusnya, kita buat yang ketiga, pulangan atas jualan. Untung bersih sebelum cukai bahagi dengan jualan bersih. Kita cari untung bersih sebelum cukai. Macam mana kita boleh dapatkan untung bersih sebelum cukai? Biasanya untung bersih kita akan tambah ke akaun perolehan tertahan. Jadi kita akan bandingkan. Okey, 2019 perolehan tertahan adalah 81800 dan 2020 perolehan tertahan sudah tambah menjadi 126800. Jadi cari perbezaannya. 126800 tolak 81800. Jadi kita dapat 45,000. Okey. Lepas tu jualan bersih kita terus ambil dari sini sebab di sini tak ada pulangan jualan. Okey. Darab dengan 100% kita dapat 29.90%. Okey. Bagi tahun 2021 pun sama, kita akan ambil 168280 tolak dengan 126800. Jadi kita dapat 41480. Dan jualan bersih darab dengan 100% kita dapat 24.99%. Jadi ini adalah menurun lah. Anda boleh teruskan tulis menurun atau anda boleh tulis tahun 2021 menurun pun boleh. Okey. Kerana apa? Mengguna jualan untuk menjana untung semakin atau tulis menjana untung telah merosot. Okey, telah. Okey, telah merosot. Okey. Jika betul, 2 markah. Okey. Keempat, pulangan atas aset. Untung bersih selepas cukai bahagi dengan purata aset. Okey, untung bersih selepas cukai. Tadi kita sudah dapat untung sebelum cukai. Di sini tak ada cukai. So, untung bersih sebelum cukai dan selepas cukai adalah sama.
Okey. Lepas tu kita ambil purata aset. Jadi kita akan jumlahkan kita punya aset. Aset maksudnya aset semasa dan aset bukan semasa. So kita boleh ambil ini dengan ini, campur bahagi 2, kita akan dapat purata aset. Lepas tu darab dengan 100%. Kita dapat 11.13%. Manakala untuk tahun 2021 pun sama. Untung bersih selepas cukai. Lepas tu kita ambil ini, campur dengan yang ini, bahagi 2, kita akan dapat purata aset darab dengan 100%, kita dapat 10.49%. Jadi ini adalah menurun. Maksudnya apa? Maksud ini bermakna menggunakan aset untuk menjana, untung telah merosot. Okey, jika betul 2 markah. Okey, kelima, nisbah hutang atas ekuiti, jumlah hutang bahagi dengan jumlah ekuiti. Jadi, jumlah hutang di sini kita rujuk kepada liability. Di sini kita punya liability hanya ada ABB, account belum bayar. Jadi, ini account belum bayar. Ini pun sama, account belum bayar. Lepas tu, jumlah ekuiti. Ekuiti di sini kita ada saham, modal dan juga perolehan tertahan, iaitu reserve hasil. Jadi kita akan campurkan. Lepas tu kita akan dapat 0.76 nisbah 1. Manakala yang ini adalah 0.46 nisbah 1. Okey? Jadi ini adalah menurun juga. Kerana risiko syarikat semakin mampan. MAM, mampan. Jika betul, 2 markah. Okey. Senang kan? Jadi, syarat pertama untuk menjawab soalan ini adalah anda perlu hafalkan formula. Formula mesti perlu ingat. Okey, seterusnya kita pergi tengok soalan 2A. Jelaskan yang berikut. Huraikan 2 ciri-ciri syarikat. 4 markah. Nyatakan 2 bentuk dividen, 2 markah. Jelaskan 2 kegunaan terbitan share, 2 markah. Jadi tengok di sini dah. Teori sudah berapa markah dah? 4, 2, 2 sudah 8 markah. Okey, 8 markah teori. Jadi tolong balik rumah, bacalah teori-teori tersebut. Baca semua pasir punya teori. Okey? Ciri-ciri syarikat, jadi anda boleh tulis liability. Sebab soalan minta anda huraikan. Tulis liability terhad, berupaya, beroleh modal, hak milik boleh berpindah, hayat berterusan atau usaha berterusan, bertindak melalui ejen, entiti perundangan yang sah. Jadi anda boleh pilih mana-mana 2 sahaja, tapi mesti huraikan, kena terangkan ciri-ciri tersebut. Baru akan dapat 2 markah bagi setiap ciri. Perlu 2 ciri menjadi 4 markah lah. 2 markah bagi setiap ciri. Okey? Yang kedua, nyatakan 2 bentuk dividen. Nyatakan, jadi tak perlu hurai. Nyata saja terus dapat 1 markah. Dividen tunai, dividen share. Ini adalah bentuk dividen, bukan jenis dividen. Kalau jenis dividen anda boleh jawab dividen interim, dividen akhir. Tetapi ini adalah bentuk dividen. So, dividen kita boleh bagi secara tunai atau secara share. Okey, ketiga, jelaskan 2 kegunaan terbitan share. Boleh mendapatkan tunai, mendapatkan aset bukan semasa, menjelaskan liability. Dan perlu ada keterangan. Okey? Satu kata kunci campur 1 keterangan baru dapat 1 markah. Di sini perlu 2, jadi 2 markah. Okey? Seterusnya kita pergi tengok B. Bahagian ekuiti di penyata kedudukan kewangan syarikat Riyad Lam Chok Berhad pada 30 September 2021 adalah seperti yang berikut. Di sini dia suruh bagi anda modal share diterbitkan berbayar penuh.
Lepas tu urus niaga yang berlaku sepanjang tempoh perakaunan yang berakhir pada 31 September 2021 adalah seperti yang berikut. 1. Pada 1 hingga 1 Oktober dikehendaki minta anda sediakan catatan jurnal bagi merekod semua urus niaga syarikat Riyad Lamb Chop Berhad 8 markah. Kedua, sediakan bahagian equity syarikat selepas mengambil kira semua urus niaga di atas. Okey, kita buat bersama-sama mengikut tarikh urus niaga tersebut. Okey. 1. Menerbitkan 150,000 unit share equity pada harga RM5 sesaham untuk membeli sebidang tanah. Untuk mendirikan premis perniagaan, semua terbitan share saham ini telah dilanggan dan dibayar penuh. Okey, ini adalah debitkan share, tetapi bukan dapatkan wang. Dia nak membeli tanah. Jadi kita akan debitkan tanah, kreditkan share equity. Jangan lupa keterangan adalah wajib. Anda perlu tulis terbitan 150 unit share equity untuk mendapatkan tanah. Dan jangan lupa juga tunjukkan jalan kerja. Okey. 3. March. Mendebit 5,000 share keutamaan pada nilai 35. Semua terbitan saham ini dilanggan dan dibayar penuh. Jadi ini adalah debitkan bank atau tunai. Tetapi biasanya kita akan gunakan bank lah. Okey, bank. Kerana dia melibatkan dalam syarikat. Okey. 175,000 kreditkan share keutamaan. 175,000. Okey, tunjukkan jalan kerja. Jangan lupa keterangan. Jika tak ada keterangan, akan tolak 1/4 per transaksi. Okey. Seterusnya 1 Julai mengisytihar terbitan share pada kadar 4/1. Didebitkan pada 50 sen share. Jadi, kalau nak isytiharkan terbitan share, wang akan ditolak dari pendapatan tertahan. Jadi, debit pendapatan tertahan, kreditkan share equity. Okey? Macam mana kita dapat 4/1 adalah jika kita ada 4 unit, kita akan terbitkan 1 share. Jadi kita akan ambil yang asal 800,000 unit share equity campur tadi sini kan. Okey, share equity 150,000 unit share bahagikan 4. Baru dia darab 50 sen. Okey. Ini adalah terbitan share bonus. Biasanya ini ada luar tik sebab dia ada ini. Okey. Dan tolong ingat, tunjukkan jalan kerja. Dan jangan lupa tulis keterangan. 31 Julai membuat terbitan hak untuk 50 unit share equity pada kadar RM1.15 share. Jadi kita akan debitkan tunai atau bank 57,500, kreditkan share equity. Okey, ini adalah terbitan hak. Keterangan kena tulis. Pada 31 September, setelah mendapatkan kebenaran pengarah, syarikat mengisytiharkan dividen tunai kepada pemegang share keutamaan dan 3 sen sesaham dividen kepada pemegang share equity. Kalau kita tengok penyata kedudukan kewangan kan, tempoh perakaunan dia berakhir pada 30 September. Okey, 30 September. Jadi kita akan debitkan pendapatan tertahan, keluarkan wang daripada pendapatan tertahan untuk agihan dividen. Jadi untuk share keutamaan dia 7%. Jadi 7% darab dengan
jumlah share-nya. Awal-awal kita sudah ada 3,500 unit share. 105,000. Campur lagi dengan sini share keutamaan. Jadi anda akan dapat jumlah adalah 280,000 share. Keutamaan darab dengan 7%. Jadi anda dapat 196,000. Kemudian bagi share equity pula, campur yang tadi asal, tadi kita sudah campurkan. Okey. Kemudian kita akan, dia adalah 3 sen per share. Jadi kita perlu kirakan unitnya. Asal kita ada 800,000 unit share equity. Lepas tu kita campur sini ada terbitan 150K. Okey. Kemudian kita ada lagi share equity. Sini adalah 237500. Okey. Lepas tu kita di sini ada 50,000. Okey, 50,000. Jadi kita perlu jumlahkan semua. Kita dapat 1237500. Seperti yang ini. Okey. Lepas tu kita baru darab 0.03. Jadi kita dapat 37125. Okey. Campurkan dua-dua jumlah, kita akan debitkan pendapatan tertahan 56,725 dan kreditkan dividen belum bayar 56,725. Okey. Jika sini betul, kita akan bagi anda 4 tik. Lepas tu kita akan sambung. Pada 1 Oktober merekod pembayaran dividen. Kalau pembayaran dividen kita akan debitkan dividen belum bayar 56,725, kreditkan tunai atau bank lah. Jika anda guna bank, semua guna bank. Jika anda guna tunai, semua pakai tunai. Okey? Dan jangan lupa ini perlu ada keterangan, sini pun perlu ada keterangan. Okey. Jika semua betul, anda akan dapat 8 markah. Okey, 8 markah untuk yang ini. Kemudian, perlu sediakan equity, bahagian equity pemilik syarikat. Okey. Jadi, jangan lupa anda perlu tuliskan tajuk lah. Okey. Penyata kedudukan kewangan, lepas tu kurungan bahagian equity pemilik. So, kita akan mula dengan modal saham diterbitkan dan berbayar penuh. 8,500 unit share keutamaan 7%. Jadi jika betul, kita akan bagi tik. Kemudian jumlah unit share equity, okey, share equity 1,237,500 unit share equity dan ini adalah jumlah RM-nya. Okey. Dan pendapatan tertahan juga. Okey. Perlu tolak lah. Sini kita guna pendapatan tertahan kan. So kita akan tolak. Lepas tu kita akan tolak untuk yang bayaran dividen. Okey. Okey. Jika betul semua, anda akan dapat 4 markah untuk yang inilah. Anda perlu bagi tumpuan topik syarikat berhad. Untuk tahun ini juga perlu mahirkan catatan jurnal, macam mana kita nak rekodkan terbitan hak, terbitan bonus, share bonus, terbitan share untuk mendapatkan modal, atau terbitan share untuk mendapatkan aset bukan semasa, atau terbitan share untuk menjelaskan liability. Okey? Dan anda perlu tahu macam mana nak rekod untuk dividen tunai seperti yang ini dan juga dividen share. Okey? Dividen share. Jika ada dividen share, kita akan wujud satu panggil share boleh agih. Okey? Jadi tolong rujuk balik
nokta anda masing-masing, okey? Atau latihan. Dan akhirnya anda perlu tahu macam mana kita nak rekod dalam penyata kedudukan kewangan bahagian ekuiti pemilik. Okey? Seterusnya kita tengok soalan 3. A. Berikan 3 contoh urus niaga yang tidak memberi kesan kepada aliran tunai 3 markah. Jadi ini adalah soalan yang sangat popular lah. So anda boleh tulis penilaian semula, aset bukan semasa, pembelian aset dengan menerbitkan bon nokta belum bayar dan lain-lain liability. Atau terbitan saham bonus atau share bonus. Mana-mana 3 sahaja yang relevan atau contoh lain yang relevan, anda akan dapat 3 markah lah. Okey. B. Jelaskan 3 perbezaan antara penyata aliran tunai dengan buku tunai. Kalau anda tengok di sini, teori sudah ada 6 markah dah. 6 markah teori. Okey? Jadi, untuk perbezaan, anda boleh sediakan dalam bentuk jadual. Penyata aliran tunai sejenis penyata kewangan, buku tunai, buku catatan pertama. Okey, ini untuk pair lah. Kena ada 3, 1, 2, 3, 4, 5. So, setengah-setengah. Kedua, melaporkan ringkasan aliran tunai yang berlaku di dalam sesuatu entiti perniagaan. Menunjukkan senarai penerimaan dan pembayaran tunai bagi sesuatu tempoh perakanan. 3. Membantu pengguna untuk memahami dari mana sesuatu entiti perniagaan itu telah menjana tunai dan bagaimana dia telah digunakan dalam sesuatu tempoh. Buku tunai hanya untuk menunjukkan baki awal tunai, senarai penerimaan tunai dan pembayaran tunai dan baki akhir tunai pada sesuatu tempoh. 4. Untuk satu tempoh perakanan tiada catatan tarikh. Tiap-tiap urus niaga dicatatkan tarikh. Ringkasan untuk satu tempoh perakanan imbang pada setiap bulan. So anda boleh pilih mana-mana pay. Okey, pay ya. Setengah-setengah macam ni. Okey, setengah-setengah, 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 setengah-setengah. Mana-mana 3 anda akan dapat 3 markah. Okey. Soalan seterusnya. Berikut adalah penyata kewangan bagi syarikat ahli berhad. Okey, di sini ada penyata kedudukan kewangan pada 31 Disember 2020 dan 2019. Di bawahnya ada penyata pendapatan komprehensif bagi tahun berakhir 31 Disember 2020. Lepas tu di sini ada maklumat tambahan. Okey. Kita tengok apa yang dia nak. Menyediakan penyata aliran tunai syarikat XXL bagi tahun berakhir 31 Disember 2020 menggunakan kaedah langsung. So, ini adalah penyata aliran tunai. Mula dengan maklumat tambahan. Okey. Syarikat telah mengisytihar dan melaksanakan pembayaran dividen 32,000 bagi tahun 2020. Okey, ini adalah makluman lah. Kedua, menerbit bon sebanyak 130,000 unit pada nilai muka RM1 setiap unit lah. So, ini bon. Okey, makluman juga. 3, 2 buah peralatan yang baru telah dibeli secara cek. Okey, pada kos RM180,000 pada awal tahun 2020. Ingat, penyata aliran tunai, kita hanya fokus kepada tunai sahaja. Tunai itu termasuk ada cek. Pada akhir tahun 2020, salah sebuah peralatan tersebut yang berkos RM20,000 telah dijual pada harga RM17,000 dan nilai buku tersebut adalah RM18,000. Kelima, RM80,000 share equity telah diterbitkan pada nilai RM1 untuk membeli tanah. Okey. Jadi ini adalah beli tanah dengan terbitan share. So, tidak melibatkan tunai. Okey, jadi kita akan buka satu penyata aliran tunai. Ini adalah penyata aliran tunai bagi tahun 31 Disember 2020. Okey. Tajuk anda perlu lengkap lah. Okey. Lepas tu tuliskan nama syarikat. Ini adalah syarikat ahli berhad. Okey, syarikat ahli berhad. Jadi di sini kita perlu sediakan aliran tunai dari aktiviti operasi
dari aktiviti operasi, kita akan fokus kepada penyata pendapatan komprehensif. Jadi kita akan mula dari sini dulu. Penerima daripada pelanggan. Okey, jadi kita akan rujuk kepada sini. Macam mana kita boleh dapatkan 983,000? Kita akan rujuk kepada jualan. Okey, jualan 980,000. Lepas tu kita akan rujuk kepada akaun belum terima awal dan akhir. Jadi kita boleh terus tambah yang awal, tolak yang akhir. Jadi kita akan dapat 983,000. Atau bagi pelajar yang kurang mahir, kalau anda tidak boleh menyediakan jalan kerja seperti ini, anda boleh buka akaun juga. Okey, cikgu cuba buka satu lah bagi anda tengok. Okey, ini ABT ya. Kita ada baki BB. Kita ada baki HP. Baki BB di sini adalah 15,000. HP 12,000. Lepas tu kita ada jualan. Anda fikirkan, kalau jualan dia letak di mana? Kita ada jualan kredit kan? Akaun jualan dia di credit side. So ABT di debit side lah. Jualan sini adalah jualan kredit 980K. Okey, so kita akan campurkan sini, tolakkan 12,000. Jadi sini anda adalah anda punya bank lah. Atau tunai adalah 983,000. Jadi kita akan catatkan ini ke dalam sini. Boleh? Harap bagi pelajar yang kurang mahir anda dapat sikit idea macam mana nak buat soalan ini. Sebab soalan sangat senang. Okey? Kita sudah dapat jawapan ini. Kalau betul, diketik. Kemudian kita ada pembayaran. Kita akan buat dari atas ke bawah. Jadi anda tak akan miss mana-mana lah. Okey, ini sudah buat. Okey, next. Ini buat, ini pun sudah buat. Okey, jadi anda boleh potong lah. Okey. Next, kita ada kos barang dijual. Jadi kita ada pembayaran kepada pembekal. Sebab kos barang dijual adalah inventory awal, campur belian, tolak inventory akhir, baru kita dapat kos jualan kan. Jadi, nak kira kos barang dijual sama dengan inventory awal, campur belian, tolak inventory akhir. Okey? Buat seperti biasa yang anda sediakan penyata pendapatan komprehensif. Okey? 665K sama dengan inventory awal. Okey. Di sini adalah 160K. Campur dengan belian. Belian kita tak tahu. Kita tolak dengan inventory akhir 170K. Jadi anda akan dapat belian adalah, jadi anda ambil 665K tolak 160K campur dengan 170K. Jadi anda akan dapat belian adalah 675K. Okey. Kemudian anda boleh sediakan akaun ABB. Okey, akaun ABB. Okey, cikgu buat di sini ya, ABB. Okey, akaun ABB, akaun belum bayar. Baki BB 60K. Lepas tu baki HP 52K. Jadi kita punya belian kredit di sini adalah 675K. Campur 60K tolak 52K. Jadi anda akan dapat di sini adalah bank 683K. Jadi inilah anda dapat jawapan 683K. Okey, boleh? Senang kan? Kalau betul semua anda akan dapat 5 tik. Ini sudah selesai, jadi ini kita pun sudah selesai dah. Okey, ini kita pun sudah selesai. Okey, seterusnya kita ada belanja operasi tidak termasuk susun nilai. Jadi maksudnya ini yang tidak termasukkan susun nilai lah. Jadi kita perlu rujuk, tengok ada apa yang berkaitan dengan operasi. So kita ada belanja operasi terakhir. Jadi kita boleh terus buat yang cara inilah. Ambil belanja operasi, lepas tu campur yang
Sini kita ada belanja operasi terdahulu dan terakhir. Ada nampak tak? Okey. Jadi kita akan campurkan yang akhir tolak yang awal. Okey. Kemudian campur yang awal tolak yang akhir. Okey. Bagi terdahulu ini kita akan campur. Sini kita akan tolak. Bagi yang terakhir, awal kita akan campur, akhir sini kita tolak. So, kita akan dapat 179 head. Jika betul, anda akan dapat 5 tick di sinilah. Okey? Kalau bagi pelajar yang kurang mahir, anda pun boleh sedia dalam bentuk akaun lah. Okey, anda boleh cuba sendiri. Okey, kemudian belanja susun nilai kita tak payah. Okey, tak perlu ambil kira sebab tidak melibatkan tunai. So, tak payah. Kemudian kerugian atas pelupusan peralatan 1,000. Jadi ini pun membolehkan kita sediakan akaun pelupusan. Kita selesaikan aliran tunai dari aktiviti operasi dulu. Ini sudah, ini dah. Okey, ini dah, ini dah. Anda boleh terus potong lah, so lebih senang. Sedangkan sini sudah tak ada benda lain, jadi kita akan rujuk kepada PKK. Okey, PKK sini inventory ini dah. Okey, ini semua aset. Lepas tu di sini ada nampak tak? Kita ada cukai belum bayar. Okey, cukai belum bayar. Jadi cukai belum bayar kita perlu rekod. Bayaran kepada cukai sini kita ada 12,000. Kalau kita tengok di sini kan, nampak tak? Kita ada 36,000 cukai. So, kita sekarang tinggal 12,000 cukai. Jadi, maksudnya kita sudah bayar 24,000 cukai. Okey? So, ini sudah siap. So, kita potong. Okey, seterusnya. Tak ada benda lain. Jadi, kita akan dapat tunai bersih dari aktiviti operasi 97,000. Okey. Kemudian kita ada aliran tunai dari aktiviti pelaburan. Okey, pelaburan biasa kita rujuk kepada aset. Okey, bahagian aset. So, kita pergi ke bahagian aset. Okey, account bank sini kita boleh abaikan. Sebab ini adalah awal dengan akhir. Okey. Lepas tu kita ada tanah. So, kita ada tanah 80,000. Lepas tu kita menjadi 160,000. Masih ingat tak? Kita punya maklumat tambahan. Maklumat tambahan di sini ada tulis 80,000 unit share telah didebit untuk beli tanah. Jadi, maksudnya dia tidak melibatkan tunai. So, kita boleh abaikan sini. Okey. Kemudian peralatan. Okey, peralatan di sini kita ada 2. So, ini dah siap. Okey. Dia ada beli secara tunai, secara cek lah. Beli 2 peralatan dengan kos 180,000. Jadi, ini kita perlu rekod lah. Ini adalah wang keluar untuk mendapatkan peralatan. So, belian peralatan 180,000. Ya. Kemudian pada akhir 2020 dia salah satu peralatan itu dia jual. Okey. Sebuah peralatan tersebut yang berkos 20,000 telah jual pada harga 17,000 dan nilai buku adalah 18,000. Jadi, maksudnya apa yang kita perlu fokus di sini adalah dia telah jual pada harga 17,000. Maksudnya, kita jual 17,000 tetapi nilai buku 18,000. That's why kita ada rugilah 1,000. Jadi, apa yang kita nak fokus di sini, kita hanya fokus kepada dia jual berapa? 17,000. So, ini adalah jualan peralatan 17,000 yang perlu kita rekod. Okey. Kemudian ada benda lain tak? Okey. So, ini pun sudah selesai. Okey, ini selesai. Jadi, kita ada tunai bersih dari aktiviti pelaburan adalah 163,000. Okey.
So, seterusnya kita tengok aliran tunai dari aktiviti pembiayaan. Ini kita akan fokus kepada equity dan liability. Semua di atas aset dah siap, jadi kita ada liability sini, ini ni dah. So, kita ada bond. Di sini kita ada bond. Okey, bond. Bond adalah maklumat kedua. Menerbitkan bond 130,000 pada nilai. Jadi, kita ada terbitan bond, dapatkan wang lah. 130,000. Okey, ini sudah selesai. Tadi ini pun sudah selesai. Dan maklumat tambahan satu. Syarikat telah mengisytiharkan dan melaksanakan pembayaran dividen. Maksudnya kita bayar dividen 32,000. Jadi, sini adalah pembayaran dividen 32,000. Okey, ini pun sudah selesai. Sudah selesai. Ini tadi kita sudah ada sebab dia dapatkan dana. Okey, so tambah 80k adalah dapatkan dana. Okey, ini dah. Okey, ini adalah untung saja. So, sudah tak ada benda lain, jadi kita akan jumlahkan tunai bersih dari aktiviti pembiayaan adalah 98,000. Kemudian, kita akan campur tolak semua tunai bersih dari setiap aktiviti. Kemudian, kita dapat positif. Jadi, ini adalah peningkatan tunai bersih 32,000. Kemudian kita akan campurkan paki awal. Ini kita akan rujuk kepada akaun bank atau akaun tunai lah. Di sini adalah akaun bank. Jadi campur awal 159k. Dan kita akan dapat paki akhir bank adalah 191k. Jika anda boleh dapat jawapannya pada akhir ini, kebiasaannya jawapan anda betul lah. Jika tidak betul, sila cuba balik. Okey, supaya boleh dapatkan jawapan seperti di penyata kedudukan kewangan. Jika semua betul, anda akan dapat 14 markah. Okey? Senang kan? Sikit tips di sini boleh dikongsi. Jika pelajar tidak dapat jawapan seperti ini, anda boleh cuba lengkapkan jawapan akhir dululah. Supaya anda boleh dapat tahu berapa perbezaan jawapan anda. Dan daripada situ, anda baru pergi cari balik mana item sudah silap. Okey? Okey, ini adalah YouTube channel cikgu. So, anda boleh rujuk semua nokta dan juga perkongsian live bagi perakaunan tingkatan 6, semester 1, 2 dan 3. Di situ cikgu pun ada sediakan nokta. Jika sesiapa yang perlu boleh rujuk. Dan juga pecutan akhir. Okey, bagi setiap tahun cikgu ada buat. Dan juga ada ulang kaji kelas live. Okey, jadi anda pergi cari tajuknya lah yang berkaitan dengan ulang kaji semester 3 ke, semester 2 ke, ulangan 2 ke. Okey, sila pergi rujuk tajuk baru anda klik dan cari topik ke, latihan ke atau tips-tips yang anda perlukan. Okey? YouTube channel ini juga dapat banyak informasi yang berkaitan dengan subjek perakaunan lah. Sila like, share dan subscribe sebagai tanda sokongan kepada cikgu. Dan diharapkan cikgu boleh buat banyak lagi video untuk perkongsian kepada guru-guru dan pelajar-pelajar tingkatan 6. Thank you. Sekian sahaja untuk perkongsian pada hari ini. Dan sini ada sikit pengingatan. Okey, ingat jadual waktu peperiksaan bertulis semester 3 STPM 2023, subjek untuk perakaunan. Okey, subjek untuk perakaunan adalah pada 25 Mac 2024 pada hari Isnin. Tolong ingat sidang 2, calon perlu berada di Dewan atau bilik peperiksaan 10.30. Sebab kita punya peperiksaan akan mula 11.30 pagi hingga 12.30. Okey, masanya adalah
1 jam. Okey, 1 jam. Ingat 3 pilih 2. Baca 3 soalan baru buat pemilihan. Okey? So, akhirnya cikgu di sini ambil kesempatan wish you all good luck and all the best. Okey? Jika ada keperluan, you can find me here. Okay? So, do your best. Bye-bye.